Hai murid-murid semua, selamat sejahtera. Dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1 kali ini, kita akan masuk di dalam tajuk yang baharu, tema 4, keselamatan, unit 11, kita selamat di sini, dan tajuknya ialah, kita waspada, kita selamat. Dalam tajuk kita kali ini, kita akan mempelajari kemahiran menulis. Objektif pembelajaran kita pada kali ini, pada akhir pembelajaran ini nanti, murid dapat menulis ayat yang diimlak dengan ejaan yang betul. Kriteria kejayaan pula ialah murid dapat menulis sekurang-kurangnya 3 ayat secara imlak dengan ejaan yang betul. Apakah itu imlak murid-murid? Imlak merupakan perbuatan menyebut perkataan atau ayat dan lain-lain supaya ditulis oleh orang lain. Dalam pelajaran kali ini, kamu akan menulis perkataan atau ayat yang akan disebut oleh cikgu dengan ejaan yang betul. Sudah siap semua? Jika Anda sudah siap, sila buka buku teks Anda muka surat 68. Sila buka buku teks Anda muka surat 68. Tajuknya, kita waspada, kita selamat. Masihkah murid-murid ingat apakah makna waspada? Waspada maksudnya berhati-hati. Mari kita lihat gambar yang terdapat dalam muka surat ini. Oke, terdapat 2 orang murid. Di manakah mereka sedang berada? Oke, dalam gambar ini ada bunga ros, ada kolam, ada pondok yang disediakan. Jadi untuk mengetahui di manakah tempat ini, mari kita baca cerita ini. Sedia semua? 1, 2, 3. Ini taman sains sekolah saya. Kita semua perlu menjaga keselamatan diri semasa berada di sini. Jangan bermain di tepi kolam ikan. Kita mungkin akan tergelincir dan terjatuh ke dalam kolam. Pokok-pokok yang berduri juga terdapat di sini. Kita mestilah berhati-hati. Duri yang tajam boleh mencederakan kita. Kita juga dilarang bergayut pada dahan pokok. Dahan yang rapuh akan patah. Kita akan terjatuh dan cedera. Oleh itu, awasilah diri dan patuhilah peraturan. Sekali lagi kita baca. Ini taman sains sekolah saya. Kita semua perlu menjaga keselamatan diri semasa berada di sini. Jangan bermain di tepi kolam ikan. Kita mungkin akan tergelincir dan terjatuh ke dalam kolam. Pokok-pokok yang berduri juga terdapat di sini. Kita mestilah berhati-hati. Duri yang tajam boleh mencederakan kita. Kita juga dilarang bergayut pada dahan pokok. Dahan yang rapuh akan patah. Kita akan terjatuh dan cedera. Oleh itu, awasilah diri dan patuhilah
peraturan. Jadi dalam cerita ini kita tahu bahwa murid-murid tadi berada di taman sains. Dan di dalam taman sains ini ada kolam, ada juga pokok, ada juga bunga-bunga yang berduri seperti kita lihat di dalam gambar tadi. Jadi pesanan di dalam cerita ini adalah harus berwaspada. Jadi bagaimana untuk berwaspada? Mari kita lihat. Oke, di sini dikatakan kita semua perlu menjaga keselamatan diri supaya kita selamat. Jadi jangan bermain, pertama dikatakan jangan bermain di tepi kolam ikan. Jangan bermain di tepi kolam ikan sebab kita mungkin akan tergelincir sebab di sana kan ada air dan kemungkinan kita akan jatuh ke dalam kolam. Kalau kolam itu dalam, murid-murid tidak tahu bagaimana untuk berenang, dan itu adalah sangat bahaya. Jadi hati-hati, kita juga belajar jangan bermain di tepi kolam ikan. Kalau kita mau melihat ikan boleh, tapi jangan bermain seperti berkejar-kejar, tolak-menolak, itu sangat bahaya. Dan di dalam taman itu juga ada pokok-pokok yang berduri. Ada bunga yang berduri. Jadi kita mesti berhati-hati karena duri itu tajam dan boleh menyebabkan kecederaan. Murid-murid pasti tidak mau tangan kamu berdarah, kan? Jadi kita mesti menjauhi ataupun kita berhati-hati terhadap pokok atau bunga yang berduri. Kita juga dilarang bergayut pada dahan pokok. Tahu apakah itu bergayut? Kamu pegang dahan pokok itu kemudian kamu bergoyang di atas pokok itu maksud dia bergayut seperti monyet. Jadi itu sangat bahaya jika dahan itu rapuh. Rapuh maksudnya sudah rosak dan mudah untuk patah. Dan bila kita pegang dahan itu, kita mungkin akan terjatuh dan cedera. Jadi sangat berbahaya. Jadi oleh itu kita mesti mengawasi diri dan mematuhi peraturan supaya kita selamat. Bukan saja berada di taman sains sekolah. Sekarang kita tidak berada di sekolah, kita berada di rumah. Kita juga harus berwaspada supaya kita selamat. Seperti ketika kita berada di dalam dapur, jangan bermain dengan benda tajam seperti pisau. Sebab itu mungkin boleh mengakibatkan kecederaan. Ataupun tidak boleh berlari di dalam tandas, lantainya licin. Jadi harus berwaspada supaya kita selamat dan tidak cedera. Cikgu berharap kamu dapat mempelajari bagaimana untuk menjaga keselamatan diri Anda semasa berada di taman sains sekolah ataupun berada di rumah. Sekarang kita lihat perkataan ataupun ayat yang diwarnakan dengan warna merah. Dapat murid lihat, ini ayat yang pertama. Kita semua perlu menjaga keselamatan diri. Ayat yang kedua, jangan bermain di tepi kolam ikan. Ayat yang ketiga, kita mestilah berhati-hati. Ayat yang keempat, kita juga dilarang bergayut pada dahan pokok. Dan yang kelima, kita akan terjatuh dan cedera. Apa yang akan kita buat dengan 5 ayat ini? Sebentar nanti kita akan coba eja satu persatu. Dan murid-murid coba ingat ejaan setiap perkataan pada ayat ini. Karena kita akan membuat kemahiran menulis seperti yang cikgu katakan tadi, mengimlak. Cikgu akan baca ayat ini dan kamu kena tulis di dalam buku latihan tanpa melihat buku teks. Tanpa melihat buku teks. Maksudnya kamu tidak boleh lihat buku teks. Kamu kena tutup. Dan kamu perlu ingat ejaan setiap perkataan
pada ayat yang akan cikgu sebut dan tulis di dalam buku tulis. Jadi cikgu mau kamu fokus supaya kamu dapat ingat setiap ejaan dalam ayat ini. Supaya kamu dapat tulis dengan betul. Boleh? Jadi mari kita lihat ayat yang pertama. Kita semua perlu menjaga keselamatan diri. Mari kita ejak. K-I-K dieta kita. S-I-S M-U-E-moi semua. P-I-R per L-U-Lu perlu. M-I-N men J-E-J G-E-G menjaga. K-I-K S-I-S L-L-A M-E-T-MAT E-N-An keselamatan. D-I-D-R-I-R-I diri. Kita semua perlu menjaga keselamatan diri. Murid-murid dapat ingat semua ejaan pada ayat ini. Oke, sila ingat. Karena sebentar lagi kita akan tulis ayat ini secara imla. Ayat yang kedua. Jangan bermain di tepi kolam ikan. Kita ejak bersama-sama. J-E-J N-G-E-N-Gan. Jangan. B-I-R ber M-E-I-N. Main. Bermain. D-I-D T-I-T P-I-P. Di tepi. K-O-K L-E-M lam. Kolam. I-I-K-E-N kan. Ikan. Jangan bermain di tepi kolam ikan. Jadi ingat setiap ejaan bagi perkataan dalam ayat ini. Seterusnya kita pergi kepada ayat yang ketiga. Kita mestilah berhati-hati. Kita mestilah berhati-hati. Mari kita ejak. K-I-K dieta kita. M-I-S mes T-I-T L-E-H lah. Mestilah. B-I-R ber H-E-H-T-I-T berhati. H-E-H-T-I-T hati. Berhati-hati. Oke, kita mestilah berhati-hati. Oke, sila ingat ejaan setiap perkataan dalam ayat ketiga ini. Sekarang ayat yang keempat. Agak panjang sedikit, tapi jangan risau, sangat mudah. Mari kita baca. Kita juga dilarang bergayut pada dahan pokok. Kita juga dilarang bergayut pada dahan pokok. Mari kita sama-sama ejak. K-I-K dieta kita. J-U-J G-E-G juga. D-I-D L-E-L-A R-E-N-G rang. Dilarang. B-I-R ber G-E-G Y-U-T yut. Bergayut. P-E-Pa dieda pada. Dieda H-E-N-Han dahan. P-O-Po K-O-K-Ko pokok. Kita juga dilarang bergayut pada dahan pokok. Jadi sila ingat setiap ejaan perkataan dalam ayat yang keempat ini.
Oke, dapat ingat? Sekarang kita pergi kepada ayat yang terakhir, ayat yang kelima. Kita akan terjatuh dan cedera. Kita akan terjatuh dan cedera. Baik, mari kita eja satu persatu perkataan dalam ayat ini. Keaiki dieta kita. K-E-N-kan akan. T-I-arter J-E-J T-U-H-2 terjatuh. D-E-N dan. C-I-C D-I-D R-era cedera. Kita akan terjatuh dan cedera. Oke, sila ingat setiap ejaan pada perkataan dalam ayat ini. Oke, sudah murid-murid? Jadi mari kita lihat lagi sekali 5 ayat yang akan kamu tulis secara imlak sebentar nanti. Ayat yang pertama, kita semua perlu menjaga keselamatan diri. Yang kedua, jangan bermain di tepi kolam ikan. Yang ketiga, kita mestilah berhati-hati. Yang keempat, kita juga dilarang bergayut pada dahan pokok. Dan yang kelima, kita akan terjatuh dan cedera. Untuk menulis ayat-ayat ini, murid-murid, Cikgu mau ingatkan, pada huruf pertama ayat ini kita mesti tulis dengan huruf besar. Ingat, mesti ditulis dengan huruf besar. Kemudian ada jarak di antara perkataan. Ada jarak di antara perkataan. Jangan kamu tulis dengan dekat semua perkataan ini ya. Pastikan ada jarak. Dan pada akhir ayat ini mesti ada tanda nokta. Mesti ada tanda nokta. Dan kalau murid-murid menulis tidak cukup tempat, sila tulis dan sambung di bawah. Oke, sila sambung di bawah. Mulakan dari tepi juga. Oke, sila ingat. Sekali lagi cikgu pesan, tulis huruf pertama ayat mesti huruf besar. Perkataan yang pertama, huruf besar. Kemudian pastikan ada jarak di antara setiap perkataan. Pada akhirnya mesti ada tanda nokta. Dan kalau tidak cukup ruang semasa Anda menulis, Anda boleh tulis sambung di bahagian bawah. Semua sudah bersiap sedia? Jadi sekarang sila tutup buku teks Anda. Keluarkan buku latihan. Oke, buka muka surat yang kosong dan yang seterusnya. Sambungnya. Sambung pada muka surat yang kosong. Oke, sila tulis tajuk pelajaran kita pada hari ini, kita waspada, kita selamat. Dan sila tulis tarikh hari ini. Tulis tarikh hari ini. Oke, sudah siap sedia? Dan jangan lupa tuliskan nomor di bahagian tepi. Nomor 1 hingga nomor yang kelima. Pastikan Anda tutup buku teks. Jangan melihat pada buku teks Anda. Oke, kamu hanya mendengar apakah ayat yang akan Cikgu imlak dan kamu perlu tulis. Cikgu akan sebut ayat-ayat ini secara rawak dan kamu perlu dengar dan tulis. Siap sedia semua? Ambil pensel Anda.
Ayat yang pertama, dengar, kita akan terjatuh dan cedera. Sekali lagi cikgu baca, kita akan terjatuh dan cedera. Oke, sila tulis jawaban Anda pada nomor yang pertama di sini. Tuliskan ayat yang cikgu sebut tadi. Oke, sekali lagi cikgu baca. Kita akan terjatuh dan cedera. Sekarang kita pergi ayat yang kedua. Ayat yang kedua, kita mestilah berhati-hati. Kita mestilah berhati-hati. Kita mestilah berhati-hati. Sekarang ayat yang ketiga, dengar. Kita semua perlu menjaga keselamatan diri. Kita semua perlu menjaga keselamatan diri. Sekali lagi dengar, kita semua perlu menjaga keselamatan diri. Sudah? Sekarang kita pergi ayat yang keempat. Jangan bermain di tepi kolam. Jangan bermain di tepi kolam. Oke, cikgu baca sekali lagi ya. Jangan bermain di tepi kolam ikan. Yang keempat, jangan bermain di tepi kolam ikan. Jangan bermain di tepi kolam ikan. Sudah, dan yang kelima dan yang terakhir, dengar, kita juga dilarang bergayut pada dahan pokok. Kita juga dilarang bergayut pada dahan pokok. Sekali lagi cikgu baca, dengar. Kita juga dilarang bergayut pada dahan pokok. Oke, cikgu akan sebut semula ayat 1 hingga yang kelima. Coba murid-murid perhatikan, adakah murid-murid dapat menulis dengan betul setiap ayat dengan ejaan yang betul. Ayat yang pertama, kita akan terjatuh dan cedera. Ayat yang kedua, kita mestilah berhati-hati. Ayat yang ketiga,
kita semua perlu menjaga keselamatan diri. Yang keempat, jangan bermain di tepi kolam ikan. Yang kelima, kita juga dilarang bergayut pada dahan pokok. Oke, sudah siap menulis semua? Kalau semua sudah siap menulis, sila ambil gambar jawaban Anda yang Anda tulis dan hantar kepada cikgu untuk disemak. Cikgu akan semak sama ada kamu berjaya menulis ayat dengan perkataan yang betul secara imlak ataupun tidak. Oke, tanya semua murid-murid. Itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Kita belajar kemahiran menulis, yaitu kemahiran mengimlak ayat. Dan dalam pelajaran kita juga kali ini, kita belajar bagaimana untuk sentiasa berwaspada supaya kita selamat walaupun di mana kita berada. Oke, terima kasih murid-murid. Jumpa Anda lagi dalam pembelajaran yang akan datang.